Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Sekejap je. Okey, nisbah dan kadaran. Kita tengok yang ni. Okey, kita dah belajar nisbah, kadaran. Okey, apa maksud nisbah? Okey, so inilah yang kita nak belajar hari ni. Okey, hari ni fokus kita ialah menyelesaikan masalah melibatkan nisbah dan kadaran. Okay, ini contoh soalan yang pertama yang cikgu nak bincangkan. Kita dah bincangkan dalam video sebelum ni kan? Tapi cikgu nak bincangkan balik. Kita nak ambil sikit ingatan semula lah. Okey, ingatan semula. Okey. Baik. Okey. Okey, cikgu besarkan sikit whiteboard. Okey, baik. So, masalahnya ialah apa? Rajah di bawah. Okey, rajah di bawah menunjukkan jarak 3 bandar. Nisbah jarak AB dengan kepada jarak AC. A kepada B dengan A kepada C. Itu kita kena baca betul-betul. Ialah nisbah 3 kepada 7. Berapakah jarak dalam kilometer antara bandar B dengan bandar C? Okey, so itu dia punya masalah dia. So, bila penyelesaian masalah, ingat. Kita kena baca, kena fahamkan soalan, analisis soalan. Okey, so untuk tahun 6 ni kita dah teruslah untuk menyelesaikan masalah. Kita dah tak buat lagi AAPS, apa yang diberi, apa yang dicari, pilih operasi, selesaikan. Kita dah terus baca dan analisis. Kalau boleh lah. Okay, jom cikgu bantu untuk fahamkan soalan ini supaya menjadi pengalaman awak dalam menyelesaikan soalan. Okey, bila awak ada buku latihan sendiri, buku aktiviti sendiri, nanti awak boleh selesaikan sendiri. So untuk permulaan ni, macam biasa cikgu akan berikan pengalaman awak kepada awak dulu. Macam mana nak baca, nak fahamkan soalan, analisis. Okey, baik, kita tengok. 3 buah bandar A ke B dengan nisbah apa nisbah dia? A ke B nisbahnya 3. Okey. A ke C. Okey, nisbahnya 7. 7. Cikgu gunakan warna merah lah. Biar nampak. Okey, 7. Okey. Okey, jelas A kepada B 3, A kepada C 7. Okey, bermaksud dalam pemahaman kita yang C ni lebih 4. Dia lebih 4. Itu pun salah satu kita sebagai salah satu kita boleh berfikirlah B ke C ni jaraknya 4 lah. Kita boleh buat macam ni. Okey, sebenarnya B ke C ni ialah B ke C ni nisbah dia kita boleh katakan 4 sebab 7 tolak 3 4. Okey, itu salah satulah baki dia, baki nisbah dia. Okey. Itu pun kita boleh analisis sebagai salah satu analisis. Okey, tapi soalan minta jarak jarak bandar B ke C. Jarak bandar B ke C. Okey, jarak bandar B ke C. Okey. So, macam mana nak selesaikan? Jom. Okey, pertama sekali kita tengok A ke B, A ke C. Nisbahnya ialah nisbah 3. Okey, nisbah 3 kepada 7. Okey, nisbah 3 kepada 7. Okey, baik kita tengok. A ke B. A ke B jaraknya sama dengan 15 km. A ke C tak tahu. Okey. Baik, dengan nisbah A ke B, A ke B, A ke C 3 kepada 7. Baik, okey. Ini dia punya. Dengan jarak AB kepada AC ialah 7. Sekejap whiteboard cikgu dah tak muat. Okey, cikgu buka whiteboard baru, whiteboard pen baru. Okey, dengan jarak AB kepada AC 3, okey. Jadi Rajauddin AB lagi sekali cikgu tulis A kepada AC, AB kepada AC ialah 3 kepada 7. Jadi ini nisbah ni adalah sebelum ni cikgu ada ajar kan? Cikgu ada terangkan nisbah ni adalah tak boleh ada unit. Okey, first dia tak ada unit bila dah tulis nisbah dan dia telah dikecilkan, dia telah dipermudahkan. Jadi AB tadi berapa? AB tadi 15. Okey, asalnya AB jarak A kepada B 15. Maka jarak A kepada C tak tahu.
Kita tak tahu. Dah tinggal 7. Maksudnya dia telah dipermudahkan. Cuba kita fikir, bila permudahkan kita guna operasi sifir, betul? Sifir bahagi. Maka bila nak cari jarak sebenar, kita kena fikirkan apa asalan dia dengan gunakan sifir darab. Okey, kita tengok 3 dengan 15 ni. 3 nak jadi 15, ada tak dalam sifir? Ada tak dalam sifir? Ada. Sifir berapa, Jordan? Sifir 5. Ya, sifir 5. Jadi kita darabkan dengan 5. Bermaksud, sebelum dia jadi 3, dia adalah 15. 15 bahagi 5, 3. Jadi sekarang ni kita nak cari asalan dia. Jadi asalannya ialah 3 darab 5, 15. Okey? So, bila kita darabkan dengan 5, okey, yang 7 pun kita kena darab dengan 5. Kita darabkan dengan 5. Okey, baik. Jadi 7 darab 5 sama dengan 7 darab 5 sama dengan 35. Jadi kita dah dapat dah. Oh, AC jarak sebenarnya ialah 35. Okey, 35. Okey, jarak ke A kepada C ialah 35. Okey. Itulah. So kita dah tahu dah. Tadi AB, A kepada B. Oh, sorry, cikgu guna warna hitam Okey, A kepada B ialah 15 km asalan dia. Maka A kepada C ialah 35 km. Okey, jadi kita dah tahu dah. Okey, kita patah balik kita punya tadi. Okey, A kepada C 15. Okey, jadi A kepada B 15, A kepada C. A kepada C 35 km. 35 km. Maka soalan minta apa? Jarak B ke C. Jadi macam mana nak cari? Jarak A ke C tolak kepada jarak A ke B. Maka kita dapatlah jarak B kepada C. Okey, 35 km tolak dengan 15 km sama dengan 20 km. Maka jarak B ke C ialah 20 km. 20 km. Okey, jarak B kepada C ni. B kepada C ni lah 20 km. Baki dia. Cuba kita tambahkan 20 tambah dengan 15. Dapatlah 35. Okey, itulah penggunaan nisbah dan kadaran dalam kehidupan seharian. Okey. So maksudnya nisbah ni dia telah dipermudahkan dan dia tak ada unit. Asalannya kita kena cari, kita boleh cari asal dia. Okey, sama ada dengan sifir darab ke dan sebagainya. Tengoklah kesesuaian soalan Jelas yang Raja Odin Okey, Jelas. Baik. Jom kita tengok pada buku teks pula. Okey. Baik, okey kita tengok soalan yang ni. Okey, soalan penyelesaian masalah melibatkan nisbah dan kadaran. Okey, nisbah dan kadaran dalam buku teks muka surat 159. Okey, muka surat 159 Jadi murid-murid boleh rujuk pada buku teks tersebut Cikgu nak berikan pengalaman pada murid-murid untuk menyelesaikan soalan ini. Okey. Sorry. Okey. Baik, kita tengok sama-sama cerita apa dia. Okey. Puan Sumita menyediakan 12 biji kek cawan. 5 biji kek itu berperisa coklat dan selebihnya berperisa pandan. Jika 2 biji kek coklat dan 5 biji kek pandan itu telah dimakan oleh anak-anaknya, berapakah nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan yang belum dimakan? Okey, baik. Kita tengok dulu, mula-mula ada berapa biji? Semua sekali? Okey, semua sekali ada berapa? Semua kek cawan berapa? 12 biji. 12 biji. Okey, lepas tu dia kata apa? 5 biji coklat. 5 biji, betul? Kita senaraikan. Pandan, maka pandan berapa? Kalau coklat 5, maka pandan? 7.
7 biji. Okey. Lepas tu dia kata apa? Jika Jika 2 biji kek coklat dan 5 biji kek pandan itu telah dimakan oleh anak-anaknya, berapa nisbah? So, dia nak nisbah kek coklat kepada kek pandan. Ah, yang belum dimakan. Okey, itu soalan yang dia nak. Okey, baik. Okey, baik. Kita tengok nisbah kek coklat kepada kek pandan yang belum dimakan. Okey. Maksudnya kek coklat tadi mula-mula ada berapa? 5. Okey? Kek coklat ada 5 Kek coklat ada 5. Dia dah makan berapa? 3. Ada 5, dia dah makan 2. Maka tinggal berapa? 3. Pandan? Pandan ada berapa tadi? 7. 7. Dia makan berapa? 2. Pandan. Dia makan 5 biji, betul? Okey, maka tinggal 2. Betul tak? Betul tak, Jadin? Betul. Okey, jadi soalan minta apa? Nisbah kek coklat kepada kek pandan yang belum makan. Maka baki yang tinggal lah kan? So, nisbah apa kepada berapa dah, Jadin? Nisbah 3 kepada 2. Nisbah 3 kepada 2. Inilah jawapan dia. Biji tak payah tulis. Sebab itu adalah unit ataupun jodoh bilangan ni kita tak perlu tulis. Okey. Cikgu 3 per 2 nak pemudahkan? Dah tak payahlah. Dah tak boleh pemudahkan. Itulah. So, ini soalan yang pertama lah. Okey. Contoh dalam buku teks awak. Jelas Okey, baik. Kita tengok soalan yang kedua. Oh, sorry. Okey. Ukuran sebuah bilik ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Okey, sebuah kabinet dengan panjang 10 meter dengan lebar sorry, ni 1 meter dia tulis. Patutnya berapa meter tu Raja Odin? Ada ralat ni buku teks ni Dengan panjang 10 meter dengan lebar 8 meter ni 8 meter. Hendak dipasang di salah satu bahagian dinding. Okey, di salah satu bahagian dalam bilik itu. Okey, berapakah nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet? Oh, sorry, betul lah. Okey, betul. Sorry Rajadin. Okey, cikgu salah baca. Okey. Ukuran di sebuah bilik ditunjukkan dalam rajah sebelah. Okey, ukurannya 10 panjang. Okey. Okey, cikgu belum baca soalan sampai habis, cikgu dah nak selesaikan Sorry. Okey, 8 meter adalah lebar dia. Ni asalan bilik. Okey, asalan bilik dia. Okey. Okey, lepas tu dia kata sebuah kabinet dengan panjang 10 meter, lebarnya 1 meter hendak dipasang salah satu bahagian dalam bilik dinding tersebut. Okey, kat mana kawasan tu agak-agak? Cikgu yakin kawasannya di sinilah. Okey, panjang 10 meter dia mungkin akan pasang kat sini kat warna ungu ni. Okey, dan lebarnya 1 meter di sini. Inilah kawasan dia cikgu rasa ni. Okey. 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 Baik. Kawasan itulah Okey, jadi dia kata berapakah nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet? Berapakah ruangnya? Berapa yang tidak dipasang kabinet panjangnya? Okey. So macam mana kita nak selesaikan? Okey, baik. Itu contoh dalam buku teks tu. Okey, Rajaudin boleh tengok Sekejap cikgu copy. Okey, ni. Okey. Cikgu nak ambil gambar ni kejap
Ah, ini contoh yang penerangan dalam dalam gambar Raja. Ini lantai bawah lah Rajauddin faham tak? Dia nak buat kabinet dapur tu mestilah dekat lantai bawah. Ni permukaan lantai bawah, okey? Yang mana yang sebelah sininya warna hitam ni. Ya. Yang sininya warna hitam ni. Dekat kawasan ni. Yang warna hitam lantai bawah ni. Dekat dalam rumah ni. Cikgu letakkan sikit warna hitam. Okey? Maka dia buat lebar tadi 1 meter. Okey, dia buat lebar ni 1 meter. Okey? Maka yang tinggal 7 meter lah. 7 meter. Okey. Baik. So dia kata apa lagi? Kita tengok. Okey. Panjang bilik 10 meter, lebar 8 meter. Panjang kabinet 10 meter, lebar kabinet 1 meter. Cari nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam yang tidak dipasang kabinet. Okey? Okey, ni cikgu nak copy yang ini. Ini penting. Cikgu nak bimbing awak fahamkan dia dulu. Okey. Okey, cikgu nak fahamkan. Okey, kita baca balik yang ni Cikgu dah copy. Lebih mudah macam kat sini. Kalau buku teks tu banyak-banyak kan. Okey. So, kita gariskan kata kunci dia. Okey, panjang bilik. Okey, 10 meter. Lebarnya 8 meter. Okey. Lagi dia kata apa? Panjang kabinet yang hendak dibuat tadi. Panjang kabinet yang hendak dipasang tadi. 10 meter. Dengan lebarnya 1 meter. Yang dia suruh kita cari, yang dia suruh kita berfikir, nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet. Okey. Okey, baik. Okey, so Rajauddin boleh nampak tak kat situ? Boleh nampak tak kat situ? Okey. Okey. So, lebar kita tinggal berapa Rajauddin? 7. 7. Sebab lebarnya satu telah dipasang kabinet, betul? Tapi cuba tengok kita punya panjang. Panjang yang belum dipasang berkurang atau tidak? Tak. Tak berkurang. Okey, masih 10. Panjang dia masih 10. Cumanya panjang dengan lebar dia sekarang 10 darab 7. Okey, Rajauddin? Okey, tapi dia tak suruh cari luas. Untuk panjang dan lebar dia 10 darab 7 tu. Dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita buat apa? Cari nisbah. Okey, cari nisbah Okey, dia suruh cari nisbah. Okey, dia suruh cari nisbah. Okey, nisbahnya kepada apa Rajauddin? Nisbah apa kepada apa? 10 No, kepada bukan 7. jawapan. Bukan jawapan dulu. Cikgu nak nisbah apa kepada apa? Panjang kepada lebar. Yang tidak dipasang kabinet. Okey. Jadi kita nak sebut yang mana dulu cikgu? Mestilah yang panjang. Panjang dia berapa? 10 kepada nisbah 10 kepada 7. Itulah jawapannya. Ini yang nisbah yang tidak dipasang kabinet. Kawasan mana yang tak dipasang kabinet? Cuba tengok tu. Cikgu warnakan warna hijau tu. Okey. Yang warna hijau ataupun yang warna hitam ni lah. Yang warna hitam ni. Yang hijau ni yang kat lantai bawah ni yang tidak dipasang kabinet. Itulah dia. Okey, boleh faham Rajauddin? Boleh? Boleh. Okay, Boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. Alah, cikgu punya scanner ni sengit sikit Tak apalah, kita cuba Kita cuba. Rajauddin ada buku test kan?
Okey, cikgu copy dulu. Tengok dalam copy cikgu ni okey ke tak. Okey, baik kita tengok. Sebanyak 8 biji pau inti kaya dan 12 biji pau inti kacang hendak dibungkus semula ke dalam 4 paket yang mempunyai bilangan pau inti kaya dan pau inti kacang yang sama banyak. Bilangan nisbah pau inti kaya kepada pau inti berapakah nisbah bilangan pau inti kaya kepada pau inti kacang di dalam setiap paket? Wah, okey. Baik. Baik, soalan ni menarik. Okey. Dia nak dalam setiap paket. Setiap paket. Okey, baik. Tak apa. Nanti kita bincangkan yang tu ujung tu. Kita tengok dulu. Kita senaraikan maklumat dia. Okey, 8 pau kaya. Okey, sebelah. Saja itu. Okey. Okey. Dan seterusnya 12 pau kacang. Okey, kita ada yang itu jauh dia ni yang kita ada. Dia nak bungkus kepada apa? Berapa paket dia nak bungkus? Dia nak bungkus kepada 4 paket. 4 paket. Okey. Okey, dia nak bungkus kepada 4 paket. Cikgu buat 4 paket kat tepi ni. Plastik warna merah. Okey, kita tengok sama-sama. Okey. Yang mempunyai bilangan pau inti kaya dan pau inti kacang yang sama banyak. Okey, jadi kita buat dulu kaya. Kaya warna apa, Jodin, kalau kaya? Kaya warna warna-warna coklat cair, coklat cair tu kuning kuning ini Okey, ni kaya So kita buat pau lah. Pau kaya dulu. 1 2 3 4 5 6. Okey, kaya. Okey. Kacang merah Kacang alamak, sorry. Okey, baik. So sekarang okey. 12 2 3 4 5 6 7 8. Okey, 9 10 11 12. So cikgu ada 12 pau kacang. Okey. So dia kata dia nak bagi sama banyak, betul tak? Betul tak? Betul. Sorry, ya Allahu Akbar. Yang ni ada 8 Rajaudin Perasan tak? Pau kaya ada 8, baru buat 6. Salah warna ke? Okey, yang warna ni. Okey, okey, betul. Pau kaya ada 8, pau kacang ada 12. Wah, lama tak makan kaya. Sana hujan tak Rajaudin? Belemang. Hujan lebat. Hujan lagi sekarang? Renyai-renyai. Okey, sama adanya apa hujan-hujan ni dapat pau sedap kan. Kalau dulu kalau cikgu dekat Lohing kan, kat Kota Tinggi tu, musim hujan, tengah hujan renyai je. Kalau kena belah petang memang keluar. Pukul 3 je orang jual pau. Dekat Lohing sana ada pau Najib. Okey, ada pau Najib nama dia. Memang cikgu akan beli pau kacang, pau sambal, pau kaya, macam-macam lah. Tapi pau sambal lah paling best Pau sambal tumis. Okey, baik. Okay, so sekarang ni dia kata dia nak bagi 8 pau kaya, 12 pau kacang sama banyak dalam setiap paket ni. Okey, Raja Udan ni. Sama banyak. Cikgu nak besarkan lah paket cikgu ni, kecil sangat lah bungkusan cikgu ni. Ya Raja Udan cikgu buat paket yang baru. Paket cikgu ni kecil sangat. Okey, cikgu buat paket yang baru besar sikit. 4 paket. 1 2 3 4. Okey, cantik. 4 paket. Okey. Baik Raja Udin, kita ada 4 bungkusan. Kalau pau kaya ada 8, berapa setiap paket kita nak bagi? 2. Ya, 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Maka habislah. Pau kaya kita dah habis dah. Kita dah bagi sama rata.
Okey, sekarang 12 pau kacang. 12 pau kacang. Kalau masuk ke dalam 4 plastik, satu plastik dapat berapa? Ha. 3. Ha? Ya, 3 Bila 3 darab 4 dapat 12. Maka kita bagilah setiap ni 3 pack 3 3 ni. Okey. Okey. Baik. Tu dia. Kita dah bungkus dah pau tadi pau tadi. Jadi soalan tanya apa Rajaudin? Soalan tanya kita apa ni? Berapa bilangan, berapa nisbah bilangan pau kaya kepada apa Rajaudin? Pau inti kacang. Dalam setiap paket. Apa maksud setiap paket? Setiap paket tu. Ramai murid keliru. Ingatkan setiap tu banyak. Setiap itu merujuk kepada satu. Jadi satu paket ada berapa pau kaya kepada pau inti? Nisbah 2 kepada 3. Ya, nisbah 2 kepada 3. Jelas tak Rajaudin? Nak selesaikan macam mana? Jelas. Jelas. Cikgu, kena lukis-lukis ke? Memang kalau nak lukis pun boleh. Tak ada masalah. Kita berfikir ikut cara kita. Ini jalan kerja ke cikgu? Ini kira sebagai jalan kerja? Ya. Ini pun cikgu kira sebagai jalan kerja. Lukisan ni. Okay, ni kita terima. Kita faham apa yang murid nak tunjukkan. So, nanti kalau Rajaudin, Wasim selesaikan. Selamat datang Wasim. Okay. Selesaikan soalan secara sendiri. Nak berfikir ikut cara kaedah murid masing-masing. Macam cikgu tunjukkan secara lukisan. Boleh ke? Habiskan juga dalam peperiksaan dalam UPSR. Jangan cerita UPSR, jangan kita peperiksaan. Cerita pasal diri kita. Macam mana kita nak selesaikan soalan. Macam mana kita nak fahamkan soalan. Okay? So, barulah seronok nak selesaikan soalan matematik. Okay, Rajaudin? Boleh Boleh? Boleh. Ini contoh lah. Ini contoh penyelesaian masalah melibatkan nisbah dan kadaran. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, baik. Okey, baik, kita tengok yang ketiga ni Okey, soalan yang terakhir ni. Okey. Cikgu bimbing untuk soalan yang terakhir. Selepas ni boleh cuba buat. Okey. Arpita Kaur menggunakan 7 cawan tepung dan 3 cawan susu untuk membuat adunan kuihnya. Rakannya Laili ingin mencuba resepi yang sama, tetapi dia mengurangkan secawan tepung dan menambah 2 cawan susu berbanding dengan adunan Arpita. Berapakah nisbah bilangan cawan tepung susu yang nisbah bilangan cawan tepung kepada susu yang digunakan oleh Laili? Baik, kita fokus. Soalan nisbah ni kita kena fokus. Apa yang dia nak? Dia kata nak apa? Nisbah cawan susu kepada no. Salah Cikgu Suhaimi ni. Nisbah cawan tepung. Kita kena betul-betul make sure siapa dulu. Okey, dia nak tepung kepada susu. Yang digunakan Laili. Jadi kita kena fokus betul-betul bila nak selesaikan nisbah ni kita kena tahu dia nak apa kepada apa. So tepung kepada susu. So kita kena fokuslah. Tepung kepada susu. Okey? Okey, tepung kepada susu. Okey. Baik. Tapi cerita ni pasal Laili. Okey? Tapi dia nak Laili tapi ceritanya pasal Arpita. So kita tengok rujuk pada Arpita dulu. Okey, Arpita macam mana dia gunakan? Arpita gunakan 7 tepung. Okey, 3 cawan susu. Okey. Laili buat resepi yang sama. Okey, Laili pula. Laili. Laili. Laili dia kata kenapa? Adunan yang sama tapi dia mengurangkan secawan tepung. Jadi berapa tepung yang Laili guna? Dia mengurangkan secawan tepung. Maka berapa Laili guna Rajaudin? 7 cawan. Itu Arpita. Sekarang ni kita pasal Laili pula. Maka Laili 6 cawan tepung. Okey.
dan menambah 2 cawan susu. Maka dia jadi berapa susu dia? 5. 5 cawan susu. Soalan minta apa tadi Rajaudin? Nisbah bilangan cawan tepung kepada susu yang digunakan oleh Laili. Okey, sekarang kita tengok pada Lely. Jadi jawapannya apa? Apa jawapannya? Nisbah 6 kepada 5. 6/5. Boleh Rajaudin? Boleh Rajaudin? Boleh. Okey, itulah sedikit pengalaman bagaimana kita nak menyelesaikan masalah melibatkan nisbah dan kadaran. Okey. Tepung dan susu kita kena make sure siapa dulu yang nak disebut. Okey, itu dah yang penting dalam ni. Jangan terbalik. Apa yang diminta kita kena tengok betul-betul. Okey. Baik. Okey, jelas tak Rajaudin? Jelas. Okey, baik. Jadi kalau jelas, Cikgu nak Rajaudin buat exercise muka surat 161 ada 3 soalan. Tiga-tiga Cikgu nak murid-murid SK Belemang buat soalan ni. Dan bagi murid-murid tak kira di mana anda jua berada, anda boleh cubakan selesaikan ketiga-tiga soalan ni. Ketiga-tiga soalan yang ada dalam buku teks muka surat 161 latihan diri ni adalah soalan yang sangat berkualiti. Kita patut berterima sangat-sangat berterima kasih kepada pihak BPK, Kementerian Pendidikan Malaysia. Soalan yang dalam buku teks ni kita kalau ikut tanya cikgu tak payah dah beli buku aktiviti lain dah. Buku teks kita ni latihan-latihan yang ada dalam dia sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berkualiti. Kalau kita betul-betul buat latihan selesaikan semua latihan yang ada dalam buku teks ni dah cukup mantap dan cukup padu. Kata orang manis, manis dah untuk bawa pengalaman ni ke sekolah menengah. Soalan-soalan ni dah sangat-sangat berkualiti. Jadi cikgu nak murid sekolah cikgu SK Belemang khususnya selesaikanlah soalan ini. Dalam buku mat berapa Jadin? Mat 3. Mat 3 buku baru. Okey, Mat 1 dan Mat 2 ada pada cikgu Nanti dah lapang, kes dah reda nanti cikgu pulangkan balik. Okey, kita gunakan buku mat baru sekarang ni nanti sampai masa cikgu akan kutip buku kita buat drive thru, letak dalam kotak tinggal okey. Macam biasalah kalau kes belum reda lagi. Okey, cuba buat dulu Okey, nak tanya apa-apa tak Rajaudin? Tak ada. Okey, tak ada Rajaudin, soalan C tu cuba selesaikan. Dia ada ira-ira semacam soalan cikgu tunjukkan mula-mula tadi Syazwan Rasim Okey, kalau tak ada apa-apa itu saja. Terima kasih semua. Kita jumpa di dalam kelas seterusnya nanti dengan tajuk yang baru. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, bye.